daripada Nabi kepada kita semua, atas asas untuk mengingatkan kita, mentazkirkan kita. Allahu Akbar. Subhanallahil azim. Allah yang maha kaya, Allah maha agung, Allah maha besar, Allah maha esa. Datang Nabi sebagai terupa untuk memberi peringatan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم إنا نسألك الخير عاجله وآجله. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Yang bermaksud, dan di antara kalangan manusia mereka yang menjual dirinya kepada Allah demi untuk meraih keredaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha menyantuni hamba-hambanya. Sadaqallahul Azim, surah Al-Baqarah ayat 207. Yang dihormati dan dikasihi yang berbahagia Al-Fadhil Datuk Nazir Masjid dan seluruh tan kuasa pengurusan Masjid Al-Falah. Berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam kita pada pagi yang penuh barakah ini. Berbahagia Tuan Bilal. Dan yang dikasihi dan dihormati, yang diraihkan seluruh kehadiran para jamaah subuh di pagi yang penuh ketenangan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama alhamdulillah
kita merafa' syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suasana kesyukuran yang tiada terbatas dan tidak ada batasan, sama ada siang ataupun malam, pagi atau petang, tak kira mana hari, mana bulan, mana waktu dan ketika. Dan selayaknya lah kesyukuran itu tersentiasa subur dan mekar kepada kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kerana selayaknya lah kesyukuran diucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa cuai. Kerana kemuncak dalam hidup ini ialah nikmat. Kemuncak dalam hidup adalah rezeki. Di sebalik nikmat rezeki terdapat itu, tuntutan utama ialah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara akhlak yang kita wajib pertahankan dalam kehidupan seharian kita. Kerana tidak ada suatu akhlak yang lebih terpuji, yang lebih mulia, yang lebih sempurna, melainkan sifat syukur itu menebal dalam kehidupan kita. Itulah bila Allah Subhanahu wa taala mengulang acap kali kalimah yang sama 30 lebih kali dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban. Di atas nikmat mana lagi, hai manusia, kamu nak dustakan kepada aku? Hikmah di sebalik ayat-ayat ini diulang acap kali adalah untuk mengaitkan tentang isu nikmat yang ada dalam kehidupan kita. Sebab kata Al-Imam Ibnu Katsir rahmatullahi alaihi, hakikat yang paling jelas dalam hidup ini, tak ada seorang pun yang tak dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila nama saja manusia lahir ke bumi, tak kiralah lahir sebagai orang Islam, lahir atas sifat bukan Islam, lahir dalam keadaan macam mana pun dia lahir, kata Ibnu Katsir, nikmat itu berada dalam kehidupannya, sama ada besar ataupun kecil. Tidak ada manusia yang tak ada nikmat. Dan pasti pemberi nikmat adalah Al-Khaliq, pencipta. Jadi bila Allah berulang kali acap fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dengan maksud yang tersirat, lagi tersurat, bukan Allah Subhanahu wa taala nak mengungkit. Ini bukan ungkitan. Allah tidak ada sifat mengungkit pemberian kepada hamba-Nya, tidak. Allah tak ada sifat macam itu. Maha suci Allah daripada mengungkit pemberian nikmat kepada hamba-Nya. Tetapi lebih kepada tazkir, peringatan. Lebih kepada tanbih, pemberitahuan. Dan ianya adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Supaya akhirnya bila manusia faham nikmat itu Allah yang miliki, dia akan terasa betapa ada pencipta kepadanya yang lebih berkuasa, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kata Al-Imam Katsir, orang yang bersyukur dia makin dekat. Orang bersyukur dia makin taqarrub. Orang bersyukur semakin rapat dengan Allah. Sebaliknya orang kufur dia makin jauh, makin berenggang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah Allah rezekikan kita sampai saat pagi ini tak ada kalimah yang keluar daripada bibir kita melainkan alhamdulillah. Tak ada kalimah yang kita sebut di bibir kita pada pagi ini melainkan kalimah yang suci, alhamdulillah. Datang pada hati yang tulus mulus kepada Allah. Dan terjemahan kepada kalimah itu ialah dengan kita beribadat. Di samping ucapan bibir kita lafazkan alhamdulillah, kita terjemahkan dengan peribadatan,
ketundukan melalui ibadat solat berjemaah subuhnya. Ini semua merupakan tanda aras kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, marilah sama-sama kita angkat aras kesyukuran ini kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa dan waktu, tidak abaikan, tidak kita cuaikan. Akhirnya sampai masa dan waktunya benar-benar kesyukuran kita tadi akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembalasan yang paling setimpal, yang paling utama, iaitulah keredaan daripadanya. Diredainya kita di alam bumi, diredai, dan di alam akhirat pun diredainya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan mukadimah sebegitu, sekadar itu saya dapat sebut di awal mukadimah untuk merangsang, mengingatkan kepada diri yang bercakap, yang mendengar pada pagi ini, untuk sama-sama kita teruskan perjuangan hidup kita. Kerana akhirnya, noktah terakhir kita dalam hidup ini ialah mati dalam kesyukuran, bukan dalam kekufuran. Mati dalam keimanan, bukan mati dalam kemaksiatan. Sedikit pada pagi ini saya akan sentuh hubungan dengan apa yang mukadimah tadi, ialah tentang persoalan kita dengan kematian, kita dengan alam barzakh, kita dengan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sedarkah tidak kita bahawa dalam hidup ini sebenarnya suatu noktah yang penting yang perlu kita letak sebagai panduan dan garis pandu kita. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, iaitulah hadis daripada Nabi SAW yang disebutkan daripada Al-Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Bersabda Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka fi ahli al-quburi. Hadis ini riwayatnya pendek padat daripada Imam Al-Bukhari, Ibnu Majah, disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Hadis sahih. Nabi SAW meletak panduan, suatu panduan yang tegas dan jelas. Tadilah kaitan tadilah, kerana penghujung kita ada di sana menanti kita. Apa kata Nabi SAW? Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa 'udda nafsaka fi ahli al-quburi. Maksudnya, beradalah di dunia seolah-olah engkau orang asing atau yang sedang bermusafir, dan anggap diri kamu daripada kalangan ahli kubur. Wa'udda nafsaka min ahli kubur, dan hitunglah diri kamu seolah kamu daripada penghuni kubur. Allah, apa cerita hadis ini? Begitu sekali Nabi sebut kepada kita, dunia sekadar seorang yang dianggap asing, sedang bermusafir. Nabi sebut penghujungnya, anggaplah kamu sebagai ahli kubur. Hadirin tuan-tuan, cukup bermakna sebenarnya. Walaupun ringkas tapi padat, dengan pengertian yang cukup padat dan mendalam daripada Nabi kepada kita semua, atas asas untuk mengingatkan kita, mentazkirkan kita. Allahu Akbar, Subhanallahil Azim. Allah yang maha kaya, Allah maha agung, Allah maha besar, Allah maha esa. Datang Nabi sebegitu rupa untuk memberi peringatan kepada kita. Yang pertama, menunjukkan kepada kita betapa Nabi SAW, sifat baginda adalah sebagai pemberi ingat. Itu sebagai sifat utama Nabi, yang disebut sebagai munzirun, pemberi ingat.
kepada hal-hal yang bersifat peringatan akhirat. Dan Nabi juga menjadi mubasyir, pemberingat tentang hal-hal yang menggembirakan. Ini dua akhlak Nabi, sifat Nabi yang mulia. Pertama, mubasyir. Kedua, munzir. Inna arsalnaka syahidan. Allah sebut dalam Al-Quran, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Dalam satu ayat Allah sebut, wahai Muhammad, kami utuskan kamu saksi kepada manusia dengan risalah kamu, dengan dakwah kamu, dengan ajaran kamu, dengan suruhan kamu, saksi kepada manusia yang kau ni adalah Rasul buat mereka. Dan tugas kamu basyiran, datang membawa kabar gembira tentang nikmat rezeki, nikmat kehidupan, nikmat syurga. Naziran, dan datang kamu untuk beri peringatan tentang soal kubur, alam mahsyar, neraka dan azab Allah. Wada'iyan, dan tugas kamu untuk mengajak manusia, bimbing manusia, sirajan, dengan jalan-jalan yang terang dan benderang cahayanya. Ayat Al-Quran jelas, tuan-tuan. Sifat inilah yang dimiliki, dan salah satunya ialah dua daripada tadi ialah mubasyiran wa nadhiran, khabar gembira dan khabar yang menakutkan. Dalam isu khabar gembira, kita tak bincang pada pagi ini. Khabar gembira tentang isu pahala beramal, pahala beribadat, buat kebaikan, syurga nanti, itu adalah tabsyir. Jelas. Dan kita pun sedang meraih, mencarinya malam, siang, pagi, petang, dengan pahala amal salah. Masya Allah, Alhamdulillah, kita doa berteruslah kita dengan amal itu. Tetapi satu perkara yang kita kadang-kadang lalai dan lupa leka menjadi sifat Nabi sebagai munziran. Munzir, iaitu dengan sifat memberi peringatan yang menakutkan, yang menggerunkan, yang sifat memberi kita ingatan yang boleh jadikan kita tersentak, terfikir dan berfikir acap kali. Kenapa? Ada di sana benda-benda yang merunsing dan menakutkan kita, terutama alam barzakh, alam kubur dan sebagainya. Maka hadirin tuan-tuan, dalam konteks yang kedua itulah, munziran itu, Nabi sebut, kun fid dunya ka'annaka gharib. Kamu di atas bumi ini sekadar orang asing sahaja. Dan kamu semacam orang musafir. Wa'udda nafsaka minal qubur, dan kamu kena anggap kamu ini ahli al-qubur. Saya tak nak bincang tentang soal asing di alam bumi, musafir, tak nak bincang. Sebab hal ini saya pernah sebut acap kali dalam kuliah sebelum ini, memang hakikatnya itulah kita. Kerana kita daripada saat ke minit, minit ke petang, minit ke jam, jam ke hari itu, tempohnya tak lama sebenarnya. Sebab kita sementara sahaja. Ini pun disebutkan Imam Al-Ghazali rahmatullahi alaihi, siapa yang rasa panjang hidupnya, siapa yang rasa panjang usianya, dia telah silap. Sebab usia ini adalah paling pendek. Sebab paling pendek, sebab kita tak tahu saat jam 7 ataupun 6.52 sekarang ini, kita tak tahu 7.52 1 jam apa akan berlaku. Kita tak tahu, saya tak tahu, kita tak tahu apa akan berlaku sekitar pukul 8.52 2 jam lagi akan datang. Usia kita masih ada, sihat ke tidak, masih boleh berdiri tegak, duduk bangun, atau macam mana keadaan kita, tumbang terus, kita tahu. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, siapa yang beranggapan usia masih panjang, silap. Silap, kata Imam Al-Ghazali. Jadi dalam situasi hidup dalam dunia ini, kita boleh fikir kita masih ada waktu-waktu mendatang. Ya, betul, kita merancang. Merancang tak salah. Rancanglah untuk tahun depan akan datang. Dari sudut apa, tak ada masalah. Apa nak buat tahun depan, perancang kita untuk menghasilkan apa, nak buat sekian-sekian, apalagi seorang tu perancang pun, seorang yang jenis merancang, sila. Tapi hakikatnya, kita dengan urusan bumi ini tak panjang mana. Titik ini penting. Sebab apa sebab penting? Sebab kalau kita tak fikir tentang kita dengan alam akhirat dekat,
Bahayanya apa dia? Kita lalai. Kita lupa. Batulah kata setengah ulama, kelalaian, kelupaan yang berlaku ini datang daripada kelemahan dalaman kita. Kita lalai, lupakan lemahnya iman kita. Baik, itu tak nak bincang. Saya nak sebut sekarang ialah, Nabi sebut dalam hadis ini, wa'udda nafsaka min ahlil qubur. Allahu Akbar. Ini hadis Bukhari, Imam Ahmad, Ibnu Majah, hadis sahih. Kata Nabi, wa'udda nafsaka fi ahlil qubur. Hitunglah diri kamu. Kamu itu ahli kubur. Tuan-tuan, timbul soalan, kenapa Nabi sebut macam tu? Seolah-olah nak matikan kita punya nikmat kehidupan. Soal Nabi nak putuskan kita dengan nikmat rezeki yang kita ada nikmati. Soal Nabi letakkan pada kita satu garis pandu yang menyusahkan kita. Tiba-tiba disebut wa'udda nafsaka min fi'al qubur. Soal Nabi letak pada kita satu keputusan yang jadikan kita terencat. Tidak, sebenarnya tidak. Sebenarnya bila Nabi sebut macam tu, dia lebih bersifat untuk berikan kita munzir tadi, peringatan. Sebab apa? Sebab subhanallahil azim, apapun keadaan kita, jarak kita dengan tanah perkuburan tidak jauh sangat. Jarak kita dengan tanah bernama alam kubur tak jauh sangat. Siapapun kita, jarak kita dengan tanah kubur amat dekat sekali. Saat kita menikmati dunia yang serba indah, beberapa jam akan datang, kita akan berada di tempat yang gelap gulita, tanpa lampu cahayanya, tanpa rezeki yang lain termasuk keluarga anak pinak. Satu dalam Al-Quran, An-Nisa ayat 78. Berkaitan dengan hadis ini, datang ayat 78 An-Nisa. Apabila Allah sebut satu perkataan yang penting kepada kita terkait dengan hadis ini. Bila Allah berfirman dalam An-Nisa 78 itu, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Yang bermaksud, di mana pun berada kamu, di mana berada kamu, Allah sebut begitu. Aynama takunu, di mana pun kamu berada, tak kira di rumah, di jalanan, di pejabat, tengah chair meeting, tengah makan, tengah minum, tengah berehat, tengah tidur, tengah santai-santai, tengah berborak, tengah seorang-seorang, ramai-ramai, dengan cucu, dengan anak, di jalanan. Di mana berada kamu? Tengah solat. Kata Allah Azza wa Jalla, yudrikumul mautu, kematian akan datang jenguk kamu. Ayat ini tuan-tuan, ayat yang begitu penting ni, An-Nisa 78. Untuk meletakkan kita dalam kerangka hadis Nabi tadi, bahawa saat di mana berada kita, tengah beribadat, tengah santai, di jalanan, dalam kenderaan, tengah beramai-ramai, seorang-seorang kita, tempat baik ke jahat, sebenarnya alam kubur adalah yang paling. Betullah, saya tak tahulah, tapi dalam kotak pemikiran saya, pengalaman yang saya nampak dalam keluarga dengan orang ramai, bila orang itu meninggal saja, pengalaman ini pengalaman keluarga sendiri pun. Ayah mak dah meninggal, kita ada pengalaman. Adik pun ada yang meninggal, adik saya seorang dah meninggal, walaupun masih muda. Bila meninggal saja, antara yang datang dalam fokus keluarga ialah kena hubungi pihak masjid nak ke bumi, kontak pihak sekian-sekian untuk ke bumi. Ketika itulah kita mula kontak pihak berkaitan, nak persiapkan tempat ke bumi, kubur sekian-sekian, sekian-sekian.
Tuan-tuan boleh bayang tak? Tak ada orang bila meninggal, keluarga pun santai. Santai dengan mak apa? Tak kisah nak bagaimana, tak ada. Antara benda yang masuk kepala keluarga ialah jenazah ni nak kumi agak kubur mana. Jam berapa nak dimandi jenazahnya. Nampak tuan-tuan? Maksud bila si mati saja, yang hampir pada ialah tanah kubur. Cuma soal 5 jam kemudian ataupun 10 jam itu soal lain. Tetapi fokusnya ialah alam kubur menantinya. Meninggal jam 8 pagi, jam 10 mula dimandikan, jam 11 dikafankan, 12.30 diusung ke masjid, atau nanti masuk zuhur. Selesai zuhur, imam solatkan jenazah bersama makmun. Jam 2 petang kubur sekian-sekian tempat. Mana bila baru kematian jam 8 tadi, 4 jam kemudian, 5 jam kemudian, tanah kubur dia akan alami, dia akan hadapi. Jadi betul kata Nabi ni. Nabi memang Nabi tak berdosa, Nabi tak berbohong. Dan benar Allah sebut begitu. Kata Allah Azza wa Jalla, yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyaddah. Walau di mana berada kamu, bangunan kokoh rapi ke, bangunan macam mana, tetap datang kematian. Maka tuan-tuan, hal ini saya duk termenung. Hadis ni saya duk baca banyak kali dah. Bukan sekali pagi ni. Dah banyak kali tafsir, syarahnya. Tapi dalam duk syarah itu kadang-kadang mari benda-benda yang baru. Itu hikmahnya. Datang benda-benda yang sifatnya baru-baru, peringatan baru, hasil bacaan pun adalah 2-3 bacaan. Kan itulah saya nampak bila hadis Nabi sebut wa'udda nafsaka bil qubur, kamu kena hitung diri kamu tu al qubur. Nabi nak sebut kepada kita bahawa ini rumusan ya. Tak ada satu perkara yang terbaik dalam hidup ini melainkan seorang itu sentiasa ingatkan kematian. Itu noktah utama. Tidak ada satu perkara lebih baik dalam hidup ini. Siapapun kita, apapun keadaan kita, apapun kapasiti kita sebagai manusia yang bertuhankan Allah, akan ingatkan kematian. Dan betul lah dalam satu kata-kata, kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian menjadi peringatan besar kepada kamu. Cukuplah kematian menjadi peringatan yang paling besar kepada kamu. Kafa bil mauti wa'izan. Maka hadir tuan-tuan, Nabi nak letak itu key point dia. Kunci utama, ingatkan kematian. Kenapa? Sebab dalam hidup ini, kita dengan kematian antara yang paling hampir sekali. Bukan semasa kita berjalan-jalan macam tadi, tengah berjalan, tengah rehat, tengah dalam kenderaan, tengah sedang dalam meeting, tengah makan minum. Bukan itu saja. Kematian ini bukan setakat kita tengah berjalan santai seorang-seorang tengah buat apa. Dalam semua keadaan. Sehingga dalam tidur. Dalam tidur pun dianggap dekat kematian. Dengan satu cerita, bukan hadis, tetapi daripada Ikrimah dan Mujahid. Ini ulama tafsir belaka ni, menyatakan tentang soal kematian dan tidur. Jadi kematian dia tak kenal. Suatu kematian kalau ikut kepada kata-kata para ulama tak pernah bersyarat. Satu-satunya perkara yang tak ada syarat kematian. Sedangkan semua urusan hidup ada syarat. Nak solat ada syarat, nak puasa ada syarat, umrah ada syarat, nak pergi haji ada syarat, nak berzakat ada syarat, nak infak ada syarat. Tapi bab kematian tak bersyarat. Kematian zero syarat. Suatu kematian dia tak kenal masa, waktu, muda, tua, kecil, dewasa, dia tak kenal.
Dia akan rempuh saja. Ini satu benda yang kita pun bila bercakap ni, saya bercakap tuan-tuan demi Allah, dalam cakapan air mata sebenarnya. Cakapan air mata. Sebab kita dah melihat di kiri kanan kita, di depan belakang kita kenyataannya yang benar-benar mengisapkan kita. Kalangan kita hadir pada pagi ini, kalau kita rekod, kita cuba recall balik rekod kehidupan kita. Kita mungkin abang sulung, ada kita dah 3 orang meninggal pergi. Contohnya, kita mungkin kakak sulung, tapi adinda kita 2 seorang dah tidak ada. Contoh. Kita mungkin adiknya, ya, abang-abang kita yang pernah kita kucup sayang kasih dah tak ada. Kita mungkin seorang bapa, seorang ibu, tapi anak kita, Kak Long, Kak Lang, Kak Lang, Kak Ngah dah tak ada. Padahal kita seorang ayah yang lebih tua daripada anak tadi. Seorang ibu, tapi Kak Long dah tak ada. Abang Ngah dah meninggal. Contohnya, kita mungkin semasjid dengan kawan kita, pernah sejadah. Sejadah lebih kurang sama lah dengan dia. Tapi hari ini, kanan kita dah tak ada dia. Kiri kita tak ada dia. Dah meninggalkan kita. Sebaya pun kita dengan dia. Schoolmate. Sekolah rendah bersama. Kerja sama. Masjid sama. Tapi hari ini dah tak ada depan kita. Pernah makan bersama tapi tak ada. Contohnya lah. Apakah semua ini tidak berikan kita keinsafan? Sebut tadi kepada tuan-tuan saya termasuk, batulah kematian zero syarat. Tak ada kematian, syarat tak ada. Pertama, mesti orang tua. Tidak muda. Mesti sakit tenat, yang sihat tidak. Mesti orang dah berumur, yang muda tidak. Tak ada begitu. Allahu yatawaffal anfusa hina maut. Allah boleh matikan manusia bila-bila masa. Dalam surah Az-Zumar 42. Allah boleh ambil nyawa manusia bila-bila masa. Tak kira siapa pergi, kerana kematian tak bersyarat. Baik. Dalam hal tidur ini, yang saya cuba nak kaitkan tentang bagaimana kematian itu berlaku bila-bila masa, tengah seorang, tengah berjalan, tengah minum, tengah makan, tengah beribadat, tengah dalam mesyuarat, tengah kita sedang santai-santai. Dalam tidur sama, kata Ikrimah Mujahid, dia kata apa? Idza namal insanu kana lahu sababun yajri fi ruh wa asluhu fil jasadi fatablu haitsu syaa Allahu famada ma dhahiban fal insanu naimun wa idza raja'a ila al badani intabal insanu wa kana bi manzilati syu'i syamsi wa saqitun bil ardi wa asluhu muttasil bis syamsi. Ini panjanglah ceritanya. Rumusannya, kata Ikrimah dan Mujahid, dia kata apa? Apabila orang tertidur, maka padanya sebab-sebab yang mana roh tempat asalnya akan berjalan ke sana ke sini. Roh ini dia akan bersama kita ke sana ke sini. Berjalan, kita berjalan, dia berjalan. Kita bangun, dia bangun. Roh macam itulah kita ni. Kita tidur sama kita, dia tapi tak tidur. Roh tak tidur. Kita tidur, roh tak tidur. Jadi bermakna bila jasad tu tidur, roh tak tidur. Sebab itulah bila roh itu Allah boleh angkat bila masa. Tiba-tiba dengar sahabat kita meninggal bila? Dalam tidur. Meninggal waktu mana? Ketika tidur malam harinya. Contoh. Cerita kematian tengah tidur ni berlaku banyak tempat. Banyak cerita kita dengar. Allah cabut kita pada masa itu, tuan-tuan. Satulah benda-benda macam ni, kalau kita tengok secara penuh keinsafan, mengajar kita dan menginsafkan kita. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dalam surah Az-Zumar ayat 42 juga Allah sebut banyak tanda-tanda yang kamu fikir manusia. Banyak tanda-tanda ada dalam hidup kamu, fikirlah, kata Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Banyak tanda-tanda untuk manusia berfikir. Antara pemikiran yang penting ialah ingatkan kematian. Dan ingat kematian, salah satu di antara
perkara Nabi sebutkan tadi. Iaitulah udda nafsaka fil kubur. Hitung di kamu tu, kamu ahli kubur. Cuma tinggal soalan untuk saya dan tuan-tuan. Berapa ramai kita yang fikir kita ini bakal ahli kubur. Hari ini ada orang sebut dalam bahasa disebut dalam ceramah-ceramah bakal jenazah. Kita bakal jenazah. Itu tak seronok dengar tu. Tak seronok dengar, tapi itu kenyataan tu. Kita ni adalah bakal jenazah. Tuan-tuan sekalian, hal inilah yang Nabi sebut kepada kita dalam satu hadis. Orang mukmin ini, tuan-tuan, tak pernah akan dikecewakan bila diingatkan kematian. Dalam hadis daripada Nabi SAW, riwayat daripada Al-Imam At-Tabrani, Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Walaupun hadis ini tidak hadis Bukhari Muslim, tapi dia sahih daripada Imam At-Tabrani dan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, diriwayatkan bersabda Nabi SAW daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, tuhfatul mu'mini al-mautu. Kata Abdullah bin Umar, Nabi pernah ingatkan kami. Apa kata Nabi? Tuhfatul mu'mini al-mautu. Allah. Ini yang kita tak berapa nak ingat sangat ni, saya pun lupa ni. Kata Nabi, tuan-tuan, dalam hadis daripada Imam At-Tabrani, disebutkan Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, sabda Nabi, tuhfatul mu'mini al-mautu. Kebaikan orang mukmin ialah kematian. Kebaikan orang mukmin ialah kematian. Kebaikan, kok mana Nabi sebut kebaikan? Sedangkan mati musibah, benda yang menakutkan, benda kita tak boleh nak cakap-cakapkan, benda kalau tak dengar, kalau tak dengar tu, kalau orang kata kita ni adalah bakal jenazah, penceramah mula ceramah, tuan-tuan semua bakal jenazah, rasa nak marah. Penceramah ni mula-mula ceramah macam tu dah, agak punggung kita agaknya. Kalimat itu mendebarkan jiwa. Tetapi Nabi sebut kata apa? Nabi kata apa? Tuhfatul mu'mini al-maut. Kebaikan orang beriman ialah kematian. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksud Nabi nak ingatkan kita bahawa ingatkan mati ada kebaikan. Itu benda. Bukan minta mati. Minta mati tak boleh. Dalam sunnah Nabi, hadis Nabi larang. Tak boleh minta mati. Boleh jadi haram minta mati. So apa? Kalau atas dasar putuasa, itu haram. Aku baik mati daripada hidup, susah hidup ini. Kerja bangunan mudah je. Minum racun, dosa besar tu. Kalau dia bunuh diri sungguh, dosa besar, bahaya. Syurga tak menanti dia. Minta mati pun tak boleh. Ya Allah, contohnya, bukan nak minta bunuh diri, tapi minta mati. Baik aku mati, ya Allah. Tak ada syarat untuk bunuh diri. Tak ada tujuan bagi itu bangunan, tapi minta, makruh dah tu. Yang betul, Allahumma tawaffani musliman. Itu boleh. Kalau engkau mati Allah, mati orang Islam. Tak apa. So, kita letak prasyarat kita mati Islam. Baik. Kata Nabi SAW, kebaikan orang beriman ialah kematian. Maknanya, Nabi nak sebut kepada kita, orang yang baik, yang sentiasa dalam lipatan pemikirannya, jiwa hatinya, ingat kematian. Demikian hadis yang lain. Hadis yang lain datang daripada riwayat daripada yang lain pula, daripada Al-Imam Dailami. Hadis memang taklah sampai kepada taraf Bukhari Muslim, tapi hadis yang diterima. Dalam Musnad Imam Ad-Dalami disebut nak kata macam ni. Aisyah bagi tahu. Satu hari kata Aisyah, aku duduk sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Nabi, dengan Nabi. Siapa Aisyah radhiyallahu anha? Duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi tengok muka aku, kata Aisyah. Suamilah Nabi ni. Tengok muka isteri Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi tengok dengan pandangan yang agak tajam. Mana pandangan yang serius. Aisyah tanya Nabi, ya Rasulullah, mabika ya Rasulullah, kenapa engkau macam tu Rasulullah? Pelik hari ni nampak pandangan tajam ni, pelik lah. Kata Aisyah, mabika Rasulullah, maksudnya kenapa macam tu Rasulullah?
Rupa-rupa Nabi, pandangan tajam bukan nak marah apa. Bukan nak marah ni. Bukan nak marah. Tidak. Tapi riwayatnya, tajamnya punya pandang sebab dia nak ingatkan satu benda. Peringatan besar nak sampaikan. Rupanya kata Nabi, al-mautu ghanimatul mu'mini. Nabi kata ke Aisyah ni, ya Aisyah, kata Nabi SAW, al-mautu ghanimatul mu'mini, dengan maksud kematian adalah harta rampasan bagi orang beriman. Kematian adalah harta rampasan bagi orang beriman. Nabi guna perkataan ghanimah. Ghanimah, tuan-tuan, harta rampasan. Mana satu rezeki. Kerana harta rampasan dalam konteks perangan zaman Nabi, bila Nabi perang, bila musuh tewas, semua harta jadi hak orang Islam. Dan musuh tewas, harta, baik kuda, baik apa saja, jadi hak dari Islam lah. Dalam Islam ada pengagihan. Diagihkanlah sekian-sekian harta tadi. Itu rezeki itu. Rezeki lah tu. Jadi Nabi sebut kematian itu rezeki bagi orang beriman. Allah. Tuan-tuan, agak macam mana? Kematian rezeki akulah. Jangan tuan-tuan. Payah tu. Tapi Nabi macam tu sebut kepada kita, kepada Aisyah. Al-mautu ghanimatul mu'min Aisyah. Kematian rezeki, harta rampasan bagi orang beriman. Jadi rupa-rupa Nabi tengok dengan wajah yang tajam, pandangan tajam pada Aisyah. Itulah benda Nabi sebut. Makna Nabi nak serius. Dengan wajah serius Nabi sebut, Aisyah, kematian adalah satu rezeki kepada kamu dan kepada aku. Subhanallahil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di mana letaknya kalimah kematian dalam kehidupan kita? Saya tidak selayaknya untuk bercakap-cakap tentang hal ini. Kerana siapalah saya untuk bercakap? Sekarang ini bukan soal yang mudah untuk dicakapkan. Tetapi bila kita cakap benda macam ni, tuan-tuan, kesannya apa sebenarnya? Timbul keinsafan, kesedaran, dan pasti akan jadikan kita lebih berhati-hati, itu saja. Yang bercakap pagi ini bukanlah selayaknya dengan ilmu. Saya pun takut disebut hal mati ni. Bukan takut apa? Persiapan tak cukup. Iman amal tak seberapa. Dosa masih belum diminta ampun lagi. Tetapi semua ini, bila kita cakap kematian, kita seolah akan ambil segera peluang-peluang ada. Peluang apa? Peluang beramal, peluang berilmu. Takkanlah kita nak biarkan hidup keadaan macam tu. Hanya sekadar takutkan mati, tak berubah. Tak nak tambah ilmu. Tak betul lah. Maka dengan ini, saya kira apa yang saya bincangkan pada pagi ini, tuan-tuan, adalah suatu peringatan yang langsung Nabi tadi. Sebab Nabi sebut begitu. Wa'udda nafsaka fi ahli kubur. Kamu kena hitung diri kamu itu, kamu adalah ahli kubur. Kalau Nabi macam tu, Nabi cakap kepada kita umat baginda, itulah kenyataannya. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingatkan mati ini banyak keuntungan sebenarnya. Orang yang akan mati ini tidak pernah akan dirugikan Allah Subhanahu wa taala, bahkan dapat keuntungan yang banyak. Tadilah titik utama ialah keinsafan, kesedaran, by cash. Kesedaran by cash, segera juga, jam tu juga macam sekarang ni. Hati-hati kita bercakap ni, ya Allah, Ustaz sebut hal mati. Aku semalam baru dengar cerita kawan meninggal, contohnya. Kita kait dah. Hari ni bicara tajuk hal mati. Aku baru kehilangan adik, contohnya. Contoh, aku baru kehilangan kawan. Aku mendengar cerita kematian. Jadi benda macam ni lah yang kita lebih bersiap sedia. Baik. Penghujungnya tuan-tuan sekalian, kalau saya boleh kaitkan sikit lagi dalam masa 3 minit terakhir, 2-3 minit terakhir ini, disebut kematian ini, samping kematian satu kebaikan, kematian itu harta rampasan bagi orang beriman, kata Nabi tadi kepada Aisyah radhiyallahu anha,
Ada satu lagi cerita yang saya rasa saya kena sebutkan juga pada pagi ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis daripada periwayatan daripada disebutkan daripada Bukhari dan Muslim. Hadis sahih Bukhari Muslim tentang soal kita kematian macam mana sebenarnya. Khas lepas kita mati. Datang daripada hadis Abi Qatadah, riwayat Abi Qatadah radhiyallahu anhu, qal marra 'ala an-nabi sallam alaihi bi janazatin faqal mustarihun wa mustarahun minhu. Faqalu ya Rasulullah mal mustarihu wa mal mustarah minhu. Faqal al-'abdu al-mu'minu yastarihu min ta'abi dunya wa adhaha ila rahmatillahi wal 'abdu al-fajiru yastarihu min ibadu wasyajaru wad-dawabu. Hadis ini penutup. Saya nak ajak tuan renung hadis ini dan cuba lekat dalam pemikiran tentang nilai kematian antara seorang mukmin dengan orang tidak beriman. Di mana kita? Di mana kita nak letak di kita? Kita nak letak sebagai orang mukmin ke tidak beriman? Kata Nabi, kata Abi Qatadah macam ni. Satu hari marra 'ala Nabi sallam bi janazatin. Kami duduk dengan Nabi. Kata Abi Qatadah, kami dengan Nabi, dan lalu depan Nabi satu jenazah. Jenazah lalu depan Nabi. Jenazah, orang telah mati. Maka Nabi tengok jenazah, Nabi kata apa? Nabi kata mustarihun wa mustarahun minhu. Nabi tengok jenazah tu, kata Qatadah, Nabi sebut, Nabi kata apa? Mustarihun wa mustarahun minhu. Maksudnya kata Nabi, mustarih, mustarah minhu. Itu perkataan, saya berkata dulu, terjemah kemudian. Nabi kata mustarihun wa mustarah minhu. Sahabat dengar, Abu Qatadah dengar, lalu salah seorang sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apa makna al-mustarih yang kau sebut? Apa makna al-mustarah minhu yang kau sebut tadi, dua kalimah tadi? Mustarih, mustarahun minhu. Apa maknanya? Nabi kata apa? Al-mustarih dengan makna seorang hamba Allah yang beriman. Kalau dia seorang yang beriman mati dalam keadaan beriman, maka sekarang dia berehat daripada kepenatan dunia dengan urusan dunia yang memenatkan. Sekarang masih berehat menuju kepada Allah dan redha Allah Azza wa Jalla. Ini bagi jenazah mukmin. Dia telah berehatlah. Sekarang waktu berehat. Masa dia hidup dulu, dia telah penat dengan ibadat, dia penat dengan amal soleh. Maknanya dia dah buat amal soleh banyak, penat dia buat ibadat malam siang. Sekarang dah mati, dia berehat panjang. Itu mati orang beriman. Nabi angkat. Adapun orang kedua, kata Nabi, wal mustarah, jenazah boleh jadi yang kedua. Apa dia? Al mustarah minhu, iaitu kalau jenazah orang yang fajir, iaitu orang berdosa, jahat. Al-abdul fajir dengan pendosa, penjahat, penjenayah, perosak, contohnya fasid. Kalaulah jenazah orang yang jahat, maka orang ramai tenang daripada dia. Maknanya orang ramai tenang. Dia masa hidup asyik kata kat orang, asyik jahat kat orang, asyik buat benda orang tak suka. Sekarang orang tenang daripada dia. Mana hamba Allah ini hamba yang jahat, dengan dosa dipikul, dan orang pun selesa dengan tidak adanya beliau. Jadi hadis tuan-tuan, satu hadis yang penting ni nak menunjuk kepada kita bahawa kita nak jadi orang pertama tadi. Rupanya kematian itu adalah kerehatan sebenarnya. Itu poin saya sebenarnya. Hari ini saya nak bawa cerita panjang, tapi itu poin saya. Kematian rupanya adalah kerehatan. Kematian kita berehat. Sebab kita dah insya-Allah dalam hidup dah buat ibadat dengan kesungguhan tadilah. Orang mukmin insya-Allah, mudah-mudahan kematian kerehatan. Satu ada orang tulis bila kematian
berehatlah kau untuk selamanya. Kata-kata betul lah tu. Bila si mati meninggal, dia berehat. Dia pernah hidup dalam suasana letih, penat dengan ibadat. Dia buat kerja ibadat malam siang, pagi petang sampai letih. Sampai begitu rupa. Sekarang kematian adalah al-mustarih, kerehatan baginya. Tapi nak capai nikmat rehat itu bukan mudah lah tuan-tuan ya. Tapi capai insya-Allah. Wallahu alam. Sekadar pada pagi ini dalam kerangka perbincangan ilmu kita pada pagi penuh barakah ini, yang berbaki banyak lagi, yang setakat itulah saya mampu sebut pada tuan-tuan semua. Harapan saya buat diri saya bercakap ini, Allah sentiasa merahmati, memberkati baradai, buka ruang-ruang hidup yang lebih baik pada tuan-tuan semua. Kita berdoa mudah-mudahan samalah keadaan kita. Allah tidak akan mengecewakan kita. Allah tak akan menutup ruang-ruang kebaikan pada kita. Bahkan kita sentiasa dalam kesibukan, kematian diingati. Dalam kekayaan harta, kematian diingati. Dalam ketinggian pangkat, kematian diingati. Dalam kesibukan dunia, kematian diingati. Dalam keadaan macam mana pun kita dalam urusan dunia, kematian adalah kebaikan. Kematian adalah harta rampasan. Itulah hakikatnya. Mudah-mudahan Allah permudahkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahaladzim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal 'afwa wal 'afiyata birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amitna bil iman. Ya Allah, matikan kami dalam iman. Allahumma ahyina bil iman. Hidupkan kami dalam iman. Allah maghfir lana dhunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa ibu ayah kami. Allahumma taqabbal minna. Terimalah kami ya Allah. Innaka sabi'ud du'a. Tuhan kami yang mendengar doa kami, yang mendengar bicara kami, yang mendengar rintihan kami. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah. Akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab api neraka yang membakar-bakar, yang menggerunkan kami, menakutkan kami, mengecewakan kami, menyusahkan kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.